Alhamdulillah. So kita boleh mulakan So hari ni saya datang bukan hari ni saya share bukan bermaksud saya lah yang terbaik. Saya just datang dengan ikhlas hati lillahi ta'ala sebab saya rasa saya nak share life experience lah daripada saya kecil sehinggalah umur sekarang. Okay, saya memilih tajuk tadi sustainable winning tu. Nanti kita tengok kenapa saya pilih tajuk tu lah. Okay, this is my journey. Saya lahir pada 5 Ogos tahun 1983. Ya betul, tahun ni saya berumur 40 tahun. 39 believe me, siapa yang umur 30 sekarang pejam celik 40 dah. So bayangkan so hati-hatilah antara 30 ke 40 tu apa yang anda dapat kutip Apa dia? Okay, saya adalah anak yang ketiga daripada 7 orang adik-beradik dan saya merupakan ibu kepada 3 orang anak lah. So hari ni saya bawa anak sulung saya, Zawir Aish. Zawir tak payah record storage pun ni. Okay, saya bermula saya betul berasal daripada Terengganu. Mak saya pun Terengganu, ayah saya pun Terengganu. Saya memang pure Terengganu. Memang pure. Daripada kecil sehinggalah umur saya 15 tahun saya bersekolah di Terengganu lah. Pada tahun 1998 PMR saya, mungkin anda belum lahir 98? Dah lah. Okay, 98 PMR di Alhamdulillah saya dapat melanjutkan selepas USR tu pergi ke MRSM YT Besut. Saya nak tulis juga Disember tu sebab kami berasal daripada keluarga yang bukan senang lah. Ayah saya kerja government, mak saya tak kerja. Kami 7 orang adik-beradik tu ramai lah saya rasa. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah boleh hidup. Dengan even gaji banyak tu still boleh hidup. Dan saya merupakan kira macam harapan keluarga lah. So bila dapat pergi boarding school, masa saya dapat result PMR tu, saya ingat lagi detik-detik tu saya pergi ambil result dekat bilik cikgu. Kan kita ambil result bilik cikgu je kan PMR kan. Pergi lepas tu saya bawa ni, masa saya bawa tu saya berlari ke ayah saya kata ayah, saya dapat straight A, saya kata saya dapat semua A. Ayah saya masa tu sorry saya tak boleh kalau sebab ayah pun tak sebut saya arwah ayah saya. So masa tu ayah saya nampaklah berair matanya. Saya rasa okay, start daripada tu saya rasa okay, tak boleh ni, aku kena teruskan, aku kena work hard. Okay, so selepas tu PMR, result daripada PMR tu terus pergi ke MRSM Penggala Cepa. Dia adalah MRSM 3 terbaik lah masa tu. Penggala Cepa, betul. So saya SPM di sana, Alhamdulillah dengan result yang Alhamdulillah bagus, saya ditawarkan melanjutkan pelajaran ke Jepun. So masa tu saya di Bangi dekat KYPM Bangi selama 2 tahun buat foundation. Bila saya masuk je program ni baru saya tahu baru saya faham maksud working hard. Sebab setiap hari ada exam, setiap hari without fail, exam bahasa Jepun So hari ni apa yang kita belajar hari ni? Belajar tulis kanji, hiragana, katakana, nak hafal maksud, cara sebut satu karakter tu ada 2-3 tau. Esok exam. Hari ni belajar, malam study, esok exam. Every day without fail. So kalau ada orang fail test tu, kena retest pula petang. After habis kelas, retest. Memang hektik betul. Tapi Alhamdulillah 2 tahun tu, siapa yang betul-betul ikut memang boleh cakap Jepun. Sebab preparation tu untuk pergi ke second year university, dia twinning kan. Second year terus masuk kelas. Lecture in Japanese, undergrad semua in Japanese Kalau master PhD tu boleh buat in English. Okay, Alhamdulillah lah.
Daripada situ membentuk jati diri sikit kerja kuat kan. So pada tahun 2006 saya grad di from Osaka University dalam Electronic and IT degree. So selepas balik tu tak ada rehat. Balik tu sebab before balik kita dah ada interview. So interview terus carilah kerja kat mana-mana kan. So dapatlah kerja di Apps Electric Malaysia Sdn Bhd, dinilai saya sebagai designer. Saya buat tooling lah. Kalau kita ada plastic part, company ni buat plastic part untuk Proton dulu. So before nak keluar satu plastic part, walaupun even simple je, tapi kita kena nak design, calculate, nak tengok apa weak point dan sebagainya lah. Macam mana dia nak masuk dalam mold, plastik nak keluar masuk dan sebagainya lah. So dalam masa saya bekerja di Apps Electric tu, saya 2008 saya ingat 2008 tu saya berkahwin 2007, 2008 saya pregnant. Masa pregnant tu saya ambil exam. Dalam satu hari tu ambil cuti, terus ambil PCE dengan SILI. Masa tu belum ada TBE. Punyalah lama zaman dulu gila, TBE belum ada waktu tu. TBE buat macam e-learning tu, dengar buat sampai habis, sampai lulus. So itu TBE dulu. So pada Mei 2008 saya contracted dengan Prudential lah. Masa tu saya masih pregnant. Lepas tu berpantang dan so masa tu saya part time lah daripada 2008. Okay. Selepas kiranya melahirkan Zawir semua tu, jaga dia setahun lebih, kiranya umur Zawir adalah umur saya dengan Prudential. So kalau saya tengok dia besar, oh inilah Prudential aku, macam itulah. Okay, so tahun 2009 saya start untuk, saya kata aku nak tukar kerja lah. Nak tukar kerja, pergi interview, banyak saya pergi interview, saya rasa senang masa tu. Tapi bayangkan semua tak dapat. Saya rasa macam, kenapa tak dapat? Teruk sangat ke aku ni macam. Okay, tapi along the way tu memang dah buat part time lah. Memang setiap minggu without fail datang training. Lepas tu satu hari tu, saya cakap kat Zuhaimi, saya kata, saya nak try lah buat full time. Macam alang-alang dah kerja lain tak dapat, saya nak, masa tu maksudnya escapism lah. Saya rasa macam, lalang semua tak dapat, saya nak try lah. So saya try, kiranya full time pada tahun 2009 Disember. Before nak full time tu, saya dapat satu kerja. Oktober 2009 sebagai IT support engineer dekat CSC dekat PJ. Tapi bila masa masuk daripada Oktober tu, saya kira macam apa aku buat kat sini macam, sebab bila IT support ni dia very rigid tau dia punya time tu. Start pukul 8, rehat, log in, log out tu sejam. Memang tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sebab kita jaga IT support kita support je pun. Balik pukul berapa, balik dengan jam lagi. Masa tu saya pindah ke Ampang sekejap sebab tak ada orang jaga Zawir. Dia punya pengasuh apa ni, bersalin lah. So saya minta upah dia jagakan lah masa tahun tu. Kayaknya pagi jam, balik jam. Lepas tu ada masa memang rigid. Lepas tu saya terfikir, saya kata kiranya kalau lah aku buat full time, betul-betul aku memang rigidly, memang daripada pukul 8 sehingga 6 tu aku kerja, rehat sejam je, mestilah lagi banyak aku boleh dapat. That's why lah masa tu saya masuk Oktober, awal bulan 11 saya resign, saya tender. Dia kata tak boleh, dia kena sebulan kan. So start Disember lah, akhir Disember saya start full time bersama Prudential. Tu gambar saya masa final year kot, saya pergi main snowboard. Masa snowboard ni dekat Nagoya. Kita main daripada pagi sampai petang, dah hujung-hujung dekat maghrib sebab nak jamak kan. Daripada pagi sampai petang main, makan pun tak, pagi je makan. Turun, lepas tu naik kabel, turun naik. Tak tahulah waktu tu suka betul, muda kan. Okay, so next. Okay, so
So saya nak cerita pasal my journey in Prudential lah pula kan. Tadi sedikit lah mengenai diri saya. So my journey dengan Prudential start dengan tahun 2008 dan 2009 ni adalah tahun saya part time. Ni adalah TPC dan juga cases. So 2008 tu masa saya pregnant. Masa tu of course lah, bila ejen baru kan banyak boleh close. Kawan rapat kita, kawan kilang, saya paksa manager saya ambil. Semualah kawan Zuhaimi masa tu dia belum jadi ejen kan. Kawan Zuhaimi, kawan ni lah semualah saya paksa ambil. Alhamdulillah waktu tu saya tamatkan dengan 38 kes, 63,000. 63,000 dan tahun 2009 tu kan kucak kacir kan tahun ni kan. 2009 tu 59,000, 35 kes. Masa tu kan nak kerja, tak kerja, nak cari tu tak fokus lah, hilang fokus. Walaupun part time, masa tu 59,000 lah. Tak sempat bonus HFM, high fringe bonus dengan 35 kes. Okay, so saya start Disember 2009 kan full time. So tahun pertama saya full time tahun 2010 lah. 2010 culture shock pula. Full time kan, banyak masa kot. Wow, tak payah keluar kan. Padahal lupa pada tadi macam, okay aku nak buat betul-betul kan. Tapi bila full time je, aku ada banyak masa ni. Alamak, tak ada orang monitor pun ni. Mana ni? Tak tahu nak kelas apa ni. So banyaknya kat situ adalah hilang fokus masa tu. Sebab terlalu banyak masa. Dulu kita kerja dengan Jepun kan. Kerja dengan Jepun sharp, 7.50 masuk, 10 minutes bersenam, 8 briefing terus start kerja. Kan. Lepas tu bila dapat masa ni rasa macam wow, lost lah. Actually tahun pertama saya full time tu saya lost. Sehinggalah pada tahun 2010 tu, Oktober, Zuhaimi masuk sebagai full time. Masa tu dia full time. Dan masa tu juga Azidi masuk pada April, saya ingat. April 2010 lah. Start daripada situ baru saya pick up. Saya kata, wow, kalau orang really serious memang boleh close. So aku tak close ni sebenarnya aku hilang fokus lah. Macam rasa macam terlalu banyak masa. Okay, nantilah, tak ada sistem lah basically masa tu. So start dia orang masuk je, dia dah jadi macam shark tau. So bila dalam team kita, kalau ada yang laju, ada shark, dia akan stir the energy. Macam alamak, shark close. Alamak, dia ni close. Tak boleh jadi ni, aku kena close. So that's why daripada situ saya pick up lah daripada 2010, 2011 tu alhamdulillah dia macam anjakan paradigma. Tahu tak anjakan paradigma? Okay, 2011 tu kiranya saya macam tak boleh jadi ni. Dia boleh kenapa tak aku tak boleh? Kan perempuan biasanya dia macam tu kan, dia macam goal getter, orang lain boleh, aku pun boleh. Macam tu. So 2011 record 175,000. 175,000 saya end tahun tu dengan kredit Star Club. Star Club dulu 180,000. Itulah tahun pertama saya Star Club Greenhorn San Francisco. Ya Allah, tak tahu nak cerita macam I need it. Akhirnya. Punya tahun pada tahun 2011 ni masa dekat Filio Damansara tu full time sikit je, tak ramai pun. Tapi semua Star Club. Semua Star Club adalah 2-3 mungkin tak Star Club tapi production pun naik together. 2011 tu kalau tengok qualifier untuk San Fran sangat ramai. Tapi ada 2-3 orang tak dapat pergi sebab visa, sebab isteri pregnant lah sebagainya. So tahun tu end up dengan 82 cases Star Club Greenhorn San Francisco. Dan juga tahun tu juga Hong Kong Shenzhen. Hong Kong Shenzhen sebenarnya masa tu susah juga nak qualify. Dia 2 bulan kena buat 75,000 macam tu lah. Tapi saya qualify half ticket masa tu. So tahun tu memang tahun semangat lah. Tahun yang kita cakap tahun 2011 tu bila ramai full time, Aunty buat satu sistem. Hari Rabu datang boiler, hari Isnin tu basically memang tak boleh set appointment lah sebab meeting dengan Aunty sangat lama. So monitoring sistem sangat lama waktu tu. So saya ingat semua orang tulis dekat ni apa kita buat. Samalah mungkin ada buat kat sini kan. Appointment, make, cap, open berapa. Tapi kita ada sistem point.
Season point tu berapa flyers keluar satu minggu. So saya ingat masa tu 2011 tu saya kira actively lah DA, booth, mana semua saya pergilah. So basically kalau seminggu tu dalam 300 flyers habis. Maksudnya dalam sebulan tu saya memang habiskan 1000 flyers. 1000 lah. Kalau setakat pergi solat Jumaat tu kan bagi flyers. Pada tahun-tahun tu lah saya jumpa cikgu saya, kawan-kawan sekolah saya. Tengok, si Z, buat apa kat sini? By the way nama saya Cik Zarina, tadi lupa cakap kan. Si Z orang panggil si Z. Ini on tak? On. On ke Kim? On dah. So tahun tu kiranya saya tak tahu strength saya kat mana lagi. Tapi kawan-kawan ni confirm lah, saya dah SMS semua. Saya cakap saya buat prudential, saya dah SMS. Orang tak reply ke saya SMS. Facebook saya PM, semualah. Lepas tu booth, memang kita start buat booth. Booth start dengan Pusrawi Kajang. Before tu pun ada dekat Bangi, Warta Bangi. So daripada situlah saya start belajar macam mana nak approach stranger. Dulu masa saya cakap saya jadi ejen, cikgu saya masa foundation tu cakap, si Z boleh ke jadi ejen? Bukan biasa si Z ni suka tegur orang-orang yang dia suka je. Dia cakap tu. Call. Si Z ni jenis tak banyak cakap dengan orang yang dia tak kenal lah maksudnya. Boleh ke si Z buat? InsyaAllah lah teacher, sensei insyaAllah sensei saya usahakan. So 2011 saya pergi ketua office, pergi masjid tu biasalah, bagi flyers letak dalam surat khabar, semualah whatever it takes lah tahun tu. Sebab saya nak cari mana strength saya, mana daripada source mana yang saya boleh kuatkan. Saya nak give more focus. Cuma 2011 tu saya buat semua benda lah. Call saya memang buat tapi tak boleh. So apa yang saya boleh buat memang booth lah. Booth. Okay. Alhamdulillah pada tahun tu Star Club Greenhorn. Tahun 2012 335,000 waktu ni terus melonjak naik, antaranya adalah sebab masa tu kawan-kawan dah start datang. Masa kan saya cakap 2008-2009 tu saya bagi tahu semua kawan saya buat. 2008 masa tu umur saya 25. Maksudnya kawan-kawan pun baru start kerja, mungkin tak berapa stable lagi. Tapi start kiranya 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian kawan-kawan datang. Sebab dah macam ada chop, CZ Prudential. Sebab masa tu tak ramai orang kot. Saya rasa tak ramai lagi lah jadi ejen. Waktu tu kawan dan juga referral. So masa tu saya qualify, Alhamdulillah. Allah rezekikan Star Club double ticket mini. Masa tu Guangzhou. Dan dulu saya rasa culture dekat Star Group memang mungkin sekarang pun juga sama. Kita tak kejar recognition pun, tiba-tiba dapat. Sebab anti bagus mengajar value-value be humble. Kita tak kejar recognition, ranking dan sebagainya. Tiba-tiba dapat top takaful producer pada tahun tu. Okay. Tahun ni saya pregnant, 2012 ni. 2012 ni Zaid. So Zaid 2012, so bila 2013 masa nak pergi Munich tu saya tak lepas lah sebab Zaid lahir time tu. Tapi saya benarkan suami saya pergi. Saya kata tak apalah, pergilah dengan Abel tu. Pergilah dengan Abel dengan Fizi, sebab Abel Fizi masa tu Greenhorn. So kalau leader tak pergi, kesian lah dia orang kan. Ada first time, Fizi pun first time buat pasport kan. Abel pun first time pergi Europe naik kapal terbang. Seronok. Saya kata tak apalah pergi. So sebab masa 2013 tu lahirnya Zaid, dan pada tahun tu juga saya end up dengan 227,800 tu, dengan 127 kes. Ini adalah tahun-tahun yang orang datang tau. That's why pentingnya asal awal-awal tu 2008, 9, 10, 11 tu kita kena bagi tahu bahawa kita ni buat prudential. Tak kisahlah orang tu nak reply ke, tak apa. No hard feeling. Mungkinlah ada orang tak reply kita terasa kan. Tapi tak apa.
teruskan saja, teruskan je. Sebab timing tu Allah yang tentukan. Timing dia jadi klien kita, timing dia tak jadi klien kita pun, semua Allah tentukan. Yang penting kita usaha daripada awal tu. Even kalau sekarang mungkin dah lama, tapi tak apa. Bagi tahu juga, brand yourself. Dekat Facebook ke, mana-mana lah, dekat IG, media sosial, ataupun melalui kawan kepada kawan dan sebagainya kan, kalau yang baru kan. Okay, tahun tu setakat Barcelona dan juga Hong Kong. Masa ni Hong Kong top 500, siapa paling cepat qualify masa tu? Abel qualify tak? Power ni, Abel ni. Okay, 2013 saya lahirkan Zaid tu. Lepas tu Zaid ada masalah kesihatan lah. Tapi Alhamdulillah, walaupun dengan cabaran tu, saya tak jadikan Zaid tu sebagai reason untuk saya tak ke depan lah. I mean macam mana kita nak cakap parents ni dia sebenarnya dia kata juggling belah ni anak, belah ni family, belah ni career. Kita tak boleh macam mana kita cakap kita nak let go family untuk kerja ni, tak boleh. Kita nak let go our dream sebab family, tak boleh. Sebab kita kena ingat akal fikiran yang Allah bagi kat kita, kita mesti guna sehabis baik untuk kita pandai handle all the ujian yang datang kepada kita. Ujian kesenangan, mungkin ujian anak kita selalu sakit. Kenapa Itu ujian yang untuk kita handle. Bila kita handle all the ujian tu, itulah membentuk jati diri kita. Kalau kita tak pass the test, kita tak boleh go to the next level. Macam kita nak handle, macam mana kita nak ni. So waktu tu Zaid selepas 2 bulan dia macam ada jerking tau. Jerking tu macam sawan. Sawan tu bukan sebab dia demam panas. Dia tiba-tiba kita panggil spasm. Dia macam sawan tarik 2-3 second. Masa tu saya ingat saya nak pakai kata yang dia tarik. Saya cakap, tak boleh jadi ni. Saya terus bawa KPJ masa tu, KPJ Kajang. Dia terus refer kepada neuro lah. Lepas tu bila saya pergi neuro, dia boleh bagi 2 pilihan, Serdang ataupun SJMC. So saya pun pergi SJMC lah sebab Zaid ambil yang pre-birth tu kan. Walaupun still dalam waiting period, saya pergi, doktor terus diagnose the worst. Doktor kata anak awak mungkin ada mental development issue. Aku dah lah Zawir dengan Zaid tu kiranya struggle nak dapatkan second tu. 5 tahun saya tunggu lah kiranya kan. Dapat Zaid ada masalah tu, ujian tu. Lepas tu dah nangis-nangis. Zaid masuk dia masuk CT scan kan, nak tengok brain wave lah dan sebagainya. Ya Allah, saya rasa macam tak tahu nak cakap masa tu kan. Masa tu bulan 5 pertengahan 2013. Tapi kuasa Allah daripada tahun tu 2013 tu saya belajar bahawa the powerful of tahajud. Ya Allah, masa tu bila Zaid sakit tu, setiap malam ni saya belajar bangun tahajud. Before ni tak kisah apa kan. Tapi dengan ya Allah, tak tahulah, Allah rezekikan ujian sebenarnya nak dekatkan kita dengannya, nak naikkan satu darjat lagi dengan tahajud tu kan. Saya tak tahulah nak cakap macam mana waktu seorang ibu kan, anak sakit, takutlah masa tu. Then selepas follow up dan sebagainya, Zaid discharge daripada SJMC. Dr. Safia Ali, kalau siapa-siapa pernah deal, doktor tu memang outspoken, memang kalau dia cakap terus lah. Lepas tu saya pernah tanya, doktor kenapa doktor diagnose the worst terus? Sebab kan tak tahu lagi kan. Memang saya akan diagnose the worst terus. Saya tak nak bagi harapan je kan tu. Tak nak bagi harapan. Okay. Tapi selepas ada follow up, dia tengok perkembangan Zaid, eye contact, dia pegang dan motor skill dia, doktor kata okay lah, Zaid completely discharged. Baik. Saya tu leganya. Saya always panggil Zaid my magical baby. So daripada situ saya belajar mengenai tahajud, dekatkan diri kepada Allah. Semua daripada Allah. Nampak tak maksudnya? All the reason ujian yang datang tu, jadikan dia adalah sebagai peluang untuk kita jadi better us. Pada tahun 2013 lah. Alhamdulillah tahun tu saya qualify Barcelona.
Dengan 187 saya ingat maksudnya itu adalah datangnya kawan. So Hong Kong, saya qualify Hong Kong, dan 2014 end up dengan 222 dengan 98 kes. Star Club Los Angeles, tahun ni saya pregnant juga sekali lagi, pregnant Leka. Tahun ni kalau saya ingat 2014 ni, next 2015 tu, before saya bersalin Leka ni dah schedule Caesar sebab saya 3 Caesar. Esok nak masuk labor, hari ni pergi close lagi case. Perut saya tu dengan steering sani je. Ada gambar. Saya kata, oh hari ni aku kerja lagi. Yalah sebab tak sakit kan, sebab schedule Caesar. Okay, so 2015 tu, lepas lahirnya Leka pada pada bulan 5, tahun tu sebenarnya Allah hadiahkan ujian yang besar lah, saya rasa. Besar sangat. Sebab tahun tu banyak tau. Tahun tu banyak pergi trip. Pergi jalan sana jalan sini. Rupanya 2015 tu adalah tahun ayah saya pergi. Pada kiranya masa kita balik Osaka. Before tu pergi Dubai, saya ikut Zuhaimi. Lepas tu balik sekejap, gap seminggu saya pergi Osaka. Balik pada Osaka kita balik Ahad. Isnin saya pergi training, meeting. Selasa pagi ayah saya nazak lah kira. Ayah saya tak ada sakit apa-apa. Ayah saya sihat, orang yang aktif. Tak ada kencing manis, darah tinggi, 4 serangkai semua tak ada. Selepas subuh ayah saya pergi, selepas subuh tu ayah cakap sangat sakit kepala. Saya kata okey, ni lah rehat lah kan. Saya urut-urut ni. Masa saya urut-urut ni, ayah saya ni biru terus. Masa tu sebenarnya mungkin masa tu lah kan. Ayah saya terus macam apa kita panggil? Terus macam nak masuk koma lah kan. Adik saya Alin tu dia buat CPR masa tu tapi tak ada. Terus call ambulance. Ambulance datang. Hari Selasa ayah saya terus koma. Hari Rabu doktor panggil semua family. Doktor kata sebab kalau nak buat surgery, dia pendarahan dalam kepala. So kalau nak buat surgery, very risk sebab umur dan sebagainya. So doktor tak boleh buat apalah. So waktu tu Selasa Rabu, saya rasa itulah hari yang paling panjang saya rasa. Tak tahu nak cakap, tiba-tiba so kita ingat kita ada masa tau. Kita always ingat, oh ayah dia meninggal, oh tak kena kat aku kot. Dulu kita tak pernah rasa macam, before tu ada kawan saya meninggal, ayah dia. Saya ada dekat Facebook, saya ingatkan, saya kata oh ayah dia dah meninggal, kita tak tahu masa kita dengan ayah kita. Tapi ayah saya meninggal tahun tu. Kita always ingat kita ada masa dan kita membuang masa. So bila jadi macam tu saya kata, oi kematian ni sangat dekat pada siapa-siapa je pun boleh. So kena buat the best apa yang kita boleh buat sekarang. So tahun tu ayah saya pergi, kiranya 2 hari lah dia koma. Mak saya kata nak bawa balik Terengganu, naik ambulans, pakai oksigen tank dia bagi 2, habis 2 tu kiranya habis lah. Sampai Terengganu pukul 1, oksigen tank habis pukul 2, ayah saya pergi. Waktu tu saya rasa macam tak tahu. Sebab one of my reason kenapa saya nak buat bisnes pada tahun 2008 tu kan. Saya kerja sebagai engineer tapi buat 2008 tu saya kata saya nak cari bisnes. Saya nak extra income sebab saya tak boleh tengok lah family nak duit ke apa, kita cakap. Kalau ayah kata boleh tak nak pinjam duit, boleh tak ni. Saya tak sampai hati nak kata saya tak ada duit. Tak boleh. So waktu tu lah saya start untuk cari bisnes. Saya jumpa Prudential. So antara reason kenapa saya buat Prudential ni adalah saya nak tolong ayah. Adik-adik saya masa tu masih sekolah lah. Ayah saya dah pension waktu tu. So bila reason yang utama buat Prudential tu adalah ayah saya nak membantu dan ayah saya pergi, saya lost waktu tu. Ayah saya pergi November, saya cuti sebulan masa kat Terengganu masa tu. Ya Allah, saya rasa waktu tu saya paling down sebab saya demam. Waktu tu hujan lebat, musim sejuk kat Terengganu tu. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Waktu tu semua balik kampung kecuali Zuhaimi lah. Saya bawa semua 3 balik kampung. Selepas sebulan, Zuhaimi kata baliklah.
Jamil kata kan. So selepas sebulan saya balik tu, bulan 12 tu ada satu case, ada 2-3 case, big case yang saya open, saya close pada Disember tu. That's why kalau tengok 58 case boleh qualify Star Club tu macam sebenarnya Allah dah susun dah. Tapi itulah perjalanan dalam Prudential, maksudnya buatkan kita, yang tadi kita belajar pasal tahajud, yang 2015 kita belajar pasal kita tak ada masa dah. Kita tak ada masa. Mungkin semua yang masih ada mak ayah, kita sebenarnya tak ada masa. So kena buat betul-betul. So Star Club London dan juga Osaka 2015, 16 ni ada juga cerita dia, macam-macam cerita kan. 2016 tu kami di approach oleh lembaga waktu tu. 2016 kena audit tu, ya Allah tak tahu nak cakap lah. Antara saya rasa sedih waktu audit tu kan, saya kata Puan, macam mana saya nak declare kan all the expenses ni, kan saya tolong mak ayah kan a big chunk of my commission tu memang pergi dekat mak ayah. Dia kata, oh tak boleh kira, ini tak apalah, saham akhirat je. Dengan muka yang tak bersalah, saya rasa macam come on lah. So waktu tu belajar pula dari segi tax planning. 2016 kita belajar pasal tax planning. Saya rasa semua bawah MH9 Legacy lepas tu semua belajar pasal tax planning. 2016, so saya end up dengan 111 case setakat Croatia, lepas tu qualify Korea, dan tahun tu adalah first runner up Tagafus producer in Central 1. Dulu Central ni ada bagi dua, Central 1 dengan Central 2. Okay. So tahun tu juga Oktober 2016 warisan keluar. The first warisan keluar. Wow. Kes saya melonjak naik sebab all my existing client yang dulu ambil medical card 110, 120, 150 semua ambil basic. Top up lah basic. So semua ambil waktu tu. That's why walaupun dalam masa 3 bulan saya dapat top 8 national life club cases terbanyak waktu tu. Sebab jual warisan ni. Jumpa je okey Zizek. Jumpa je okey Zizek. Jumpa okey Zizek. Senang rasa. Oh senang gila jual hibah ni. Alright, so tu tahun 2016. 2017 adalah anjakan paradigma, sebab saya rasa saya dah selalu cross 200. Saya kata saya nak buat something yang barulah. Sebenarnya 2016 tu saya decide nak buat 300 tapi miss. So 2017 tu datang Nazim. Masa datangnya Nazim, itu yang dia stir energy kita tu. Dia close macam wow, aku nak try lah. That's why pentingnya kita menjadi team player, bukan untuk kita sahaja. Directly, indirectly kita bagi semangat dekat kawan-kawan kita. Bila kita selalu close, Hakim selalu close, tak boleh jadi ni. Fazli selalu close, tak boleh jadi ni. So bila Nazim datang tu, Nazim cecah buat 1 million tahun tu, tapi sebab dia ada CFI, sebab ada politik isu dan sebagainya, turun ke 790 lebih waktu tu. Dan saya pun terikut-ikut dengan wave tu. Waktu tu lah my first senior retainer, 375,000 kan, 388,000 dengan 93 cases saya qualify Star Club Summit New York. Masa tu Guangzhou, Ho Chi Minh, banyak trip lah dulu. Okay. So waktu tu champion top Tagafus producer. Nazim, rookie. Saya on the ni lah QA. Okay, 2018 panjang kan? Panjang, minta maaf saya 20 tahun je. 2018 sama 341 saya qualify Star Club Portugal, Bandung, kita ramai-ramai qualify Bandung. Lepas tu time tu juga first runner up top Tagafus producer lah in Central 1. Dan 2019 saya qualify Star Club Istanbul, Shenzhen. Waktu tu kita pergi ramai-ramai juga. The last trip ke China lah saya rasa Prudential waktu tu. Prudential dulu suka sangat bagi China. Guangzhou apa, Hangzhou lah semualah. Hong Kong, Shenzhen. Lepas tu habis lah 2019. So 2020 PKP datang, hanyut pula. Saya tak qualify Star Club lah tahun tu. Saya hanya buat 188,000 dengan 92 case. Saya rasa Perth kan tahun tu. Saya tak berapa ingat. Perth. Okay, 2021 384 cases Star Club Sydney. Dan 2022 saya rasa saya nak saya slow down pula kan. 186 dengan 85 cases Krabi, dan tahun tu saya pergi haji, dapat panggilan haji, alhamdulillah.
Okay. So tahun ni pula lah cerita kita nak lakarkan cerita kan. Tu gambar sebelah tu, tu gambar first time saya Star Club San Francisco. Masa ni umur 27 kan, 27 ke 28 pergi US, first time pergi US 25 hours daripada rumah keluar esok hari yang sama lagi. Letih naik flight. Transit dekat Hong Kong waktu tu. So ini adalah Star Club pertama saya lah. Happy sangat ni. Please imagine macam mana anda qualify Star Club, lepas tu anda first time pergi macam tak tahu nak cakap apa tak. Okay. So next. Okay. So baru nak masuk sharing. Kau pernah? Oh my god. Okay. So hari ni kita datang semua, kita nak belajar kan. Kita nak belajar. So bila kita belajar ni, of course, bila kita up until certain umur tu, kita dah banyak benda kita belajar. Tapi kita boleh unlearn sikit. Unlearn tu benda-benda yang mungkin tak bagus untuk kita. Kita unlearn sikit. Lepas tu kita learn, lepas tu kita relearn. Benda yang sama kita cycle tu. Mungkin ada benda yang kita belajar, oh sebenarnya tak bagus. Dan kita unlearn lah benda tu. Learn, kita relearn. Sebab the more we learn, the more we realize how little we know. Dulu kita rasa, aku dah tahu benda ni, semua benda. Saya masuk syariah RP. Pasal investment dengan tax planning, investment. Macam nganga, tak tahu apa. Tak tahu apa So bagusnya bila kita banyak belajar, kita tahu sebenarnya kita sikit je. Baru-baru ni pun saya baru join kelas usrah. Saya rasa saya dah banyak tahu dah. Dah pergi haji kan. Bila kita masuk kelas usrah dan ya Allah banyak bendanya aku tak tahu. Banyak benda yang boleh unlearn. So learn and relearn. Okay, so hari ni kita sama-sama nak belajar apa yang saya cerita tadi tu, how much you learn. Orang yang bercakap ni, orang banyak cakap, mungkin sikit lah dia belajar daripada orang yang banyak mendengar. Dia mendengar, dia observe. So sebenarnya apa yang saya share hari ni, sebenarnya saya, when I remind you, I reminding myself. Saya pun saya nak banyak benda yang kita nak kena belajar. Banyak benda yang saya nak belajar. Okay. So hari ni sharing saya pasal life experience tadi tu bukan nak tunjuk saya hebat, tapi nak tunjuknya bahawa rezeki Allah hebatnya kuasa Allah, Allah boleh bagi kepada semua orang. Semua orang boleh qualify. Kita kena ingat Allah maha baik, Allah maha berkuasa. Allah boleh bagi kepada sesiapa saja. So tadi adalah bukti. Berapa tahun tu Star Club tu, itu adalah bukti bahawa orang daripada Terengganu ni yang biasa-biasa ni pun boleh qualify lah dengan izin Allah. Okay? Alright. So kalau kita tengok graf kan naik turun kan saya punya projection kan. So kalau kita tak teruskan, kita start, lepas tu kita naik, lepas tu kita turun. Lepas tu ada masalah anak lah, masalah ayah meninggal, ni. Bila kita berada di bawah, sangat senang untuk kita quit. Sangat senang macam kita kata, malas aku. Malas tak apalah aku cari lain. Cari lain. So once a quitter akan jadi, masuk kat sini pun susah lari. Masuk kat sini, bila susah sikit lari terus. So teruskan saja. Teruskan. Kita nampak macam tak ada peningkatan, tapi sebenarnya kita ada naik sikit sampailah ke finish line. InsyaAllah. Okay. So hari ni, baru nak masuk sharing ni. What is sustainable winning? Sustainable winning. Apa tu? Sustainable tu apa? Mampan. Kelestarian. Sustainability tu lestari. Maksudnya berpanjangan lah kan. Winning ni very subjective semua orang. Tapi yang kita nak fokus today is winning tu is about time. Kita ada time. Time ni bukan time yang fleksibel lah maksudnya.
bukan maksudnya kita ada time yang banyak tapi tak buat apa. Itu bukan sustainable winning. So time kita ada banyak, kita boleh buat, kita boleh arrange, kita boleh rancang. On the flexibility tu banyak benda yang kita boleh buat tanpa orang lain macam tak boleh. Awak waktu sembahyang 5 minit je. Saya ingat masa saya kerja kilang dulu, sebab ramai orang menolak kan. Nak pergi solat ni tulis buku. Keluar pukul apa, masuk pukul apa. Dahsyat kan? So kita nak ada time untuk kita, untuk diri kita. Untuk family. Okay? So second ialah money, duit. Kita nak ada duit, kita boleh pakai bila-bila masa kita nak. Sustainable winning. This is winning time and money biasa kita cakap. Next adalah macam mana nak sustain? Kita nak our personal growth pun winning juga. Kita tak nak kita ada masa banyak, duit banyak gila berjuta-juta tapi kita tak ada personal growth. Kita tak belajar apa-apa. Dari segi apa? Attitude. Attitude kita sangat teruk. Kita banyak duit. Kau orang cakap kereta je besar, otak kecil. So, maksudnya tak bagi signal ke apa lah, contoh so dari segi attitude. Lepas tu dari segi teruskan Mira, spiritually strong. Maksudnya bila kita dah winning ni, connection kita dengan Allah macam mana, dengan manusia pun macam mana, inner peace kita macam mana, dalam kita ni macam mana, intellectually sound. Apa-apa yang kita cakap ni, adakah ada wisdom, adakah dia hanya merapu, adakah kita banyak cakap tak apa-apa kan. Okay, depan orang diam tapi bila keyboard warrior, yes. So kita nak sustainable winning, kita tak nak semua tu. Kita nak our personal growth include attitude, spiritual strong, connection dengan Allah, intellectually sound. Apa-apa yang kita cakap mesti kita believe, kita niat untuk bagi kebaikan. Okay. Emotionally stable. Sikit jadi je kita terus macam down, kita macam macam-macam lah kan. So kita nak emotionally stable. Lepas tu physically fit. Kita nak duit, masa, tapi badan kita nak fit juga. Banyak benda kita boleh buat bila kita fit. Banyak benda. Okay. Next, Mira. Ini adalah gambar masa tahun 2012 Januari. Masa ni memperkenalkan unit baru MH9. Waktu tu. So MH9 di bawah Zuhaimi, dia cakap masa tu adik bongsu kita MH9 di bawah Zuhaimi. So semua keluarlah waktu tu. Semua keluar. Okay, tampal nama. Okay. Dan ni tahun 2014 saya rasa. Tahun 2014. Nampak Abel ke? Ni bukan Abel Ni Fizi tu Fizi Abel belah kiri. Belah kiri. Nurul belah kanan. So masa tu kita buat dream board lah 2014. Kita nak sustainable winning, tapi dia bukan datang satu malam je lah. Tak ada. So tadi gambar tadi maksudnya saya nak tunjukkan bahawa at the end dengan siapa yang kita mula tak semestinya dengan orang yang sama kita sekarang. Okay. Why sustainable winning ni penting? Kenapa penting sangat tadi tu nak time, money, personal growth tu penting? Why? Yang pertama ialah kita not only to win but to win far. Kita bukan macam firework macam naik pong lepas tu habis. Tak. Kita nak bukan kita macam kita nak jadi top first income tahun ni banyak, tahun depan let dulu leha-leha. Tak. Kita nak win far. Kita nak tengok lebih jauh dan kita nak tengok bigger picture. Apa yang kita boleh capai? Apa potential yang aku boleh maximizekan for our own legacy, of course, untuk anak-anak kita, untuk orang sekeliling kita, untuk diri kita sendiri pun. Our personal growth ingat paling penting untuk diri kita.
dan for our dunia dan akhirat. Bila sustainable winning ni, banyak benda akan kita lalui. So dari segi perjalanan hidup tu, bila kita kutip all the ujian, cabaran, apa yang kita handle untuk kita jadi better us. So walaupun anda masih pendek perjalanan, anda boleh copy apa orang successful dah lalui. Okay, tadi Kak Izzat ingatkan pasal tahajud, the powerful of tahajud. Okay, boleh tulis for our dunia and akhirat. Ini kita ingatkan pasal masa kita dah tak ada, mak ayah kita ada, kita tak tahu, mungkin esok, mungkin malam ni, kita tak tahu. So bila kita berada dalam sustainable winning, insya-Allah for dunia and akhirah, insya-Allah. Okay, so itu gambar. Sorry Mira, back, arrow back. Sekali. So itu gambar adalah gambar kita orang masa Zuhaimi UM 2010 sampai 2015. Kita orang duduk apartment. Masa tu Zawir kecil, Zawir dan juga Zaid. Tu Zaid, my miracle baby. Zaid. So tu ni the first BMW in MH9, WWM 5900. Ni selepas 2 tahun dia terus beli. Selepas 2 tahun agent terus beli. Okay, lepas tu masa tu saya tukar BMB, Big Mama's Benz. BMB, ni masa dekat apartment orang macam, korang ni kerja apa macam tu lah. So selama 5 tahun kita delay gratification waktu tu. 5 tahun macam duduk diam, tak apa, rumah kecil tak apa, lepas tu kita kejar the next dream lah. Alright, next. Okay, nampak sekejap je Zawir kan, kecil, lepas tu terus macam ni. Okay, so macam mana kita nak buat ni sustainable winning ni? Kita nak winning kita tu jauh, panjang. Okay, kita mesti ada dream. Dan bila kita ada dream, kita always kena renew, revisit, recharge. Renew ni bila kita, contoh kita dah macam aku rasa aku dah buat semua, aku macam tak tahu hala tuju. So please renew, revisit selalu, so that revisit tu kita tengok okay berapa lagi balance aku nak kena buat dan sebagainya. Recharge ni supaya kita ada new excitement. Macam ni tak berapa ni lah, ni bukan dream aku lah sebenarnya. So cari meaningful dream yang lain. Dream sangat penting saya letak dalam sistem untuk profit, sebab itu yang akan menjana. Macam kita nak win, mesti kena dream. So macam mana nak pergi ke dream tu? Dari segi situ kita akan membina profit kita. Okay, so yang kedua, identify our strength and weakness, channel them. Masa saya cakap kerja saya, weakness saya ialah saya tak boleh kerja malam. Saya ambil tu weakness sebab Zuhaimi kata tak payah kerja malam. So saya memang fokuskan daripada pukul 8 sehingga pukul 5.30 tu, memang itulah time saya bekerja. Dan waktu itulah saya pulun nak pergi appointment ke, nak pergi mana-mana lah. Dulu mana ada online, nak kena jumpa kan. Sana sini lah. So that is my weakness. So weakness tu saya channelkan supaya saya maximize hari saya dengan appointment. So strength pula, okay, aku boleh tegur orang, boleh. So kita perkasakan yang tu. Referral, perkasakan yang tu. So saya ni ramai kawan. So saya perkasakan dengan ramainya kenalan dan network saya tu, saya approach je. Saya approach kawan, saya kata minta maaf, saya direct, dah ada medical card. Ada kawan-kawan biasanya reply, tak apa, sebab saya cakap minta maaf ya, aku direct ni. Lebih lagi kalau lelaki, tak adalah tanya apa khabar, sihat ke, dah makan ke tak Assalamualaikum, kau tahu aku buat Prudential kan, sorry aku tanya direct, kau dah ada medical card ni bla bla bla. Lepas tu ada kawan saya reply, tak apa, bagus direct. So itu strength saya sebab saya ramai kawan kan. Approach. So identify your own strength. Apa dia sebenarnya? Weakness apa? So bila ada weakness, okay, channel kan.
Contoh witness anak kecil. Jangan tak boleh juga kan, jangan jadikan anak tu reason. Mungkinlah korang boleh tengok lah kan, identify your strength dengan weakness macam mana nak buat, so that semua tu strength tu digunakan untuk towards your dream, bukan hold you back, bukan sebab saya paling tak suka bila orang bagi alasan anak. Anak ni tak bersalah, so sekarang yang bersalah ialah kita, macam mana kita handle, macam mana kita nak handle kan. Okay, yang ketiga, numbers don't involve emotion. Maksud saya contoh habis seminggu kita tengok kita tak close, so kita tengok berapa appointment, berapa kita punya engagement, berapa call kita buat, berapa jam kita kerja. So kita tak payah macam nak emo sangat, itulah susah lah, tak close lah, susah lah. Nampak, kita put emotion dalam tu, padahal it is numbers. Okay, berapa banyak open? Of course lah, 5 open seminggu tak close tu confirm lah tak cukup. So jangan tiba-tiba dengan numbers tu kita cakap itulah susah lah bisnes ni, padahal numbers tak cukup. Lepas tu kita tengok pula income aku drop lah, susah lah, semua benda kita nak complain, that is emotion. So numbers mesti kena tengok, go back to the numbers. Kenapa income drop? Kenapa production drop? Kenapa cases drop? Itu identify sendiri. Buang emotion tu. Bila kita deal dengan numbers, buang emotion. Okay, aku open 10 baru boleh close 1. Tak apa, itu numbers. So banyak kan lagi. That is how kita handle dengan numbers. Bukan macam susah lah terus, 10 tak close, 10 tak close, tak ada close, engagement tak buat rupanya. So benda-benda macam tu lah. Go back to the basic. Numbers do not involve emotion dalam tu. Okay, so macam mana kita nak tambahkan profit lagi, nak sustain ni, nak winning? Proven system, agency. Kita ni manusia tau, manusia selalu kena diingatkan. So that's why kita ada agency, sistem. Maksudnya kalau kita jenis macam susah nak handle diri sendiri, ikut je agensi. Agensi datang, datang meeting, buat berapa appointment. Kan saya rasa ni kan ICT ada buat berapa engagement sehari, berapa open sehari nak kena settlekan. So follow je. Bila anda dapat follow, itulah numbers tu. Jangan involve emotion. Macam terus cakap, tak boleh lah Bear. Apa dia ingat boleh ke? Dia dulu boleh lah. Nampak? Itu emotion. So bila sistem menetapkan numbers, kita follow saja. Sebab kita pun tak boleh kontrol diri kita. Let orang lain yang lebih arif tu tolong kita untuk betulkan sistem kita ni. So proven agency, agency follow saja. Training datang. Sebab apa kita datang training tadi? Sebab apa kita datang training? Learn. The more we learn, the little sebenarnya kita tahu. Macam banyak benda aku tak tahu. Okay. So proven system ingat kita tak boleh handle diri kita sebab tu ada doa, ya Allah lindungilah aku daripada syarri nafsi. Maksudnya nafsu kita sendiri, jahat, malas kita dan sebagainya. So that's why ada orang yang lebih arif boleh monitor kita, ikutlah kan. Okay, next, disiplin. Disiplin ni kadang orang letak dari dalam attitude, tapi saya nak letak dalam disiplin sebab disiplin dalam sistem sebab dia adalah sistem sebenarnya. Sistem bagi saya lah, konsisten dan persisten. Disiplin. Bila kita orang berdisiplin rata-rata kita tengok berjaya, betul tak? Berbanding dengan kalau kita kat sekolah lah, kita tengok budak ni very disiplin. Apa cikgu cakap dia ikut je. Homework siap, tip-top. Dengan compare dengan orang tak buat kerja, tak dengar, tak berdisiplin, datang lewat kelas, bangun lewat, tak ikut, tak berdisiplin lah. That's why ada guru disiplin kat sekolah kan, untuk align balik. So disiplin ni ada Syah. So profit ni berkait rapat dengan disiplin. Next, berkait rapat dengan disiplin ni adalah gambar Amandari waktu beli awal. Kalau ingat. Tengok ada, mana ada?
Tak ada, dah hilang. Dah hilang Ni tahun 2013 saya rasa. 13. So pergi tengok Amandari lah, nampak tak ada apa kan. Tu Zawi kecil lagi. Tengok Fizi, hilang juga. Nurul, hilang. Okay. So ini saya nak cerita pasal dream tadi lah. So dream mesti kena ada yang baru, macam excited. Bila kita umur 30, dream kita lain. Umur kita 20-an lain. Umur kita 40-an, 40-an lain. Umur kita 35 lain ni Pin. So maksudnya kena renew. Macam mana nak renew tu? Mestilah berada bersama-sama orang yang suka dream. Tak adalah kita pergi kat orang ni, tak payahlah, susah kot kau nak dream benda tu. Tak ada orang pernah buat lah, tak payahlah. So jaga circle Okay. So next, pasal disiplin tadi. Nobody wants to tell you why discipline is important. Discipline is the strongest form of self-love. Kalau kita sayang diri kita, kita mesti disiplinkan diri. That's why kita bangun untuk solat subuh. That's why kita bangun untuk solat extra. That's why kita bangun awal pagi. That's why kita mandi. Self-love kot. Kalau tak disiplin gosok gigi, apa jadi? Karat, tak tahu jadi apa kan? So self-love is ignoring current pleasure for bigger rewards to come. Is loving yourself enough to give yourself everything you've ever wanted. Ignoring current pleasure. Macam hari ni hari Sabtu kot, boleh pergi pasar lek-lek kan? Jogging ke, buat tabata ke, apalah buat. Apa-apalah, tengok movie ke, goyang kaki ke, apa-apalah. Tapi hari ni kita decide kita nak ignore current pleasure for bigger rewards. Kita datang belajar, lepas tu kita nak bagi kira memeriahkan untuk sama-sama dengan team. Contoh kalau 2-3 orang tak datang, macam kita rasa kesian tak dekat grup kita kan. So kita nampak lebih jauh, maksud ICT boleh pergi lebih jauh. Tak boleh, aku kena datang kan. By hook or by crook, aku kena participate. Okay, is loving yourself enough. Kita sayang betul diri kita ni. Kadang kita ingat kita sayang diri kita, lek-lek dah lah, tak payahlah sampai macam tu sekali kerja. Disiplin disiplin tu membuatkan kita itu bentuk self-love. Maksudnya kita sayang diri kita, aku tak nak lara dan sebagainya, aku kena disiplin diri, bangun awal, baca buku, ni, belajar ni, itu, ini. Kita disiplinkan diri. Okay? So next pasal disiplin. Disiplin is not about perfection. Bulat je. Hari ni pukul 4.50 bangun. Esok 4.50 juga. Kan kita pernah tengok movie kan? Orang yang bangun, adalah few movie kan? Orang yang bangun sama time yang sama kan? Kita nak really rigid ni. Okay, aku rigidly lah, kita macam punishment pula. It's not about perfection, tapi disiplin is about continuity. Contoh hari ni kita rasa disiplin, bangun awal ni, okay siap awal, datang awal, okay dapat open banyak, engagement banyak, esok terus tak ada semangat. Tak apa, teruskan. Mungkin petang tu baru dapat mood, okay teruskan. It's about continuity. Kita bukan robot, boleh tekan on button, on through jalan. Tak kita bukan robot tu, bukan. So kita manusia, kita kena ingat, always kena ingat selepas ni, disiplin is about teruskan. Apa-apa yang jadi hari ni, okay tak apa, aku teruskan. Hari ni really produktif, esok mungkin kurang, tak apa, teruskan. Okay. Next. Motivation get you started. Kita rasa, ini dream aku nak jadi ni, aku nak promote tahun ni sekian. Tapi disiplin keeps you going. Consistent action, sikit je naik tangga, naik. Tengok-tengok sampai dah. Tengok-tengok sampai dah. Itu yang masa saya cerita tahun pertama saya start club tu, itulah yang membuatkan motivation. Saya rasa saya nak pergi, saya tak pernah pergi US. Aku nak pergi. So sikit jalan. Sikit. Tak ada big cases, small cases. Tapi consistently buat. Of course saya pun dulu macam
Sama je, tak adalah hari-hari open 4, hari-hari open 3, tak. Tapi sebab it's about continuity. Hadap jalan je lah, jalan. Teruskan. Okay, next Mira. Okay, how fast we grow with talent. Talent banyak tu lah. Talent. Kita pandai cakap lah, kita mulut manis, itu lah. Kita boleh buat video, boleh buat content. Enthusiasm, sikit, semangat kan. Tapi dengan disiplin, kita boleh pergi lagi jauh. Sebab disiplin tu menyebabkan kita move. Tak boleh ni. Walaupun semalam aku down, okay, tak apa. Teruskan. So kena ingat, disiplin, that's why saya kata disiplin tu sistem. Bila ada disiplin tu masuk dalam kita, so kita jadi lebih bersistematik untuk dapatkan lebih profit. Okay? So next, macam mana nak boleh ke? Boleh ke? Ya? Tarik nafas. Okay. So next, tadi kita cakap macam mana kita nak win, kita kena ada sistem untuk dapatkan profit. So next adalah knowledge. Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Apa yang kita dapat hari ni, even 1% kita amalkan pasal disiplin, then dah powerful enough dah. Apa-apa yang kita dapat daripada kawan kita apply, InsyaAllah, dengan izin Allah, boleh semua tu. So apa-apa yang kita dapat mesti apply. Jangan simpan, tak tahu simpan, nak cari balik pun dah tak tahu kat mana kan. That's why kalau kita tulis nota, nanti along the way ke apa ke, boleh buka nota tengok. Kalau ada audio, buka audio. Okay. So learning is about continuous journey. Setiap hari ada benda baru yang kita belajar. Bila anak saya dah besar, saya belajar lagi daripada anak saya. Anak saya di sekolah Islamic school kan, ada hadis competition. Selama ni hadis kita boleh baca dan kita tengok kejap, ambil sini kejap. Tapi dia ada hadis competition, dia kena hafal. Bila sambil tu saya pun baca sekali. Nampak tak? Even sampai ke mati lah tak habis lah kita belajar. It's the journey. So kita jangan sombong dengan ilmu, kita tak ada apa-apa pun. Semua Allah punya. So Allah nak bagi ilmu tu untuk kita izinkan, untuk kita apply. So jadilah orang yang hungry dengan ilmu. Okay, embrace new idea. Orang bagi idea, kita dengar dulu. Listen to understand, not listen to reply. Dia cakap je, aku nak reply. No, listen to understand. Idea, okay. So take care of your input. Pasal knowledge ni, apa yang kita baca, kita dengar, kita cakap, kita tengok. Sebab apa? Bila kita cakap ni, it's a music to our ears. Maksudnya bila kita cakap, kita yang dengar kan. So take care, input tu sangat penting. Apa yang kita nak masukkan dalam diri kita, baca. Sebab tu penting kalau macam social media, kalau kita selalu like benda yang tak berapa elok, benda tu lah keep coming. So kita boleh control apa yang kita see first, apa yang kita nak unfollow dan sebagainya. Kita boleh baca buku. Kita kena ingat, bila kita belajar sesuatu ilmu ni, bukan melalui TikTok, bukan melalui social media. Mungkin boleh sikit, tapi dia lebih kepada membaca semua. Membaca, that's why dia ada publisher, dia ada orang yang jaga QA, QC dan sebagainya. Buku tu dia boleh publish, ada sebab. So baca buku lah, buku ataupun audio, podcast ke dan sebagainya. Dengar, cakap, tengok. So apa benda yang kita tengok pun, itu adalah input untuk diri kita. Okay, itu untuk menjaga knowledge lah. Habis lah knowledge tu. Okay, so next adalah attitude. Tadi system, knowledge, this is attitude. Masya Allah, attitude sangat penting. Sangat penting. Attitude yang paling senang yang kita nak jaga ialah kita mesti pilih circle. Circle mana yang kita tengok attitude yang bagus. Attitude yang baik lah. Bagus lah ni, aku nak ikut lah. Macam ICT ni. Okay, this group very good, aku nak ikut lah. Copy and paste. Orang yang dah berjaya, kita copy and paste je. Senang. Pilih circle Ingat kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, tempiasnya bau wangi. Kalau kita kawan dengan orang yang buat besi, bau hangit lah.
Itu metafora, dia bukan marah kawan dengan orang jual besi ke, buat besi ke, okay? So attitude kena ingat, penghargaan only from Allah, with Allah, for Allah. Apa-apa yang kita buat ni, kita kena ingat untuk Allah je. Kenapa kan kita keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita jumpa orang, aku nak tolong kau pun lillahi ta'ala, sebab kalau kau ambil bagus untuk kau, kalau kau tak ambil tak apalah. Tak apalah, aku just share apa yang patut aku share. So bila ada attitude tu, baru kita akan lebih berjaga-jaga. Kita tak mendabik dada, kita rasa macam sebenarnya akulah buat semua tu. Oh dia dapat close aspirasi, itu aku ajar tu. Oi, na'udzubillah Kalau kita ajar apa tu, ejen baru contoh dia close 3, saya lah tu betulkan presentation dia. Hati-hati syaitan bisikan syaitan. Hati-hati. Kita jangan macam tu sebab kena ingat semua tu Allah yang punya. So bila kita berada kita remind myself pasal tu, that's why kita akan berjaga-jaga. Apa yang kita cakap, apa yang kita rasa nak mendabik dada tu, astaghfirullahalazim. Tak ini maksudnya untuk sustainable winning mungkinlah kalau tak ada benda tu, mungkinlah boleh win 2-3 kali. Mungkin 10 kali pun boleh. Tapi kita nak sustainability. Takut tau. Takut benda ni senang sebab bila kita berada di atas, we must able to manage our success. Sebab bila kita sukses, kita senang lah. Kita rasa macam semua benda ni aku dapat sebab aku buat. Sebab aku. Bahaya So kalau orang tak hargai kita, tak apa, aku buat lillahi ta'ala. Kalau orang kita belanja, lepas tu tak ada orang pun terima kasih, mungkinlah rasa di hati tu, tapi kita kena ingat kita buat kerana Allah. Apa-apalah, orang tak datang, aku dah hajar dia ni daripada A sampai Z, tak pergi open, Allah bukakan hati dia untuk kerja kuat. Bukan kita. So ingat, that's why bila kita buat kerana Allah tu, insya-Allah hidup kita lebih tenang. Kan sustainability tadi, kita mesti emotionally stable, kita stable. Orang buat macam mana pun kita tak apalah. Tak apa. Apa dia? Tenang, yes, tenang. Tenang itu menang. Okay. And then quality over publicity. Kita tak nak publicity Contohlah kita top agent, quality tak ada, bocor. Itu adalah attitude juga nak kena jaga profit. Kita suka orang tepuk tangan, itu publicity. Hati-hati. Business mesti profitable dan quality. Dia bukan untuk publicity. Kita insurance agent, tagaful agent ni bukan jual makeup kan. I mean nak kena ada kat depan, tak. Bukan publicity. Bukan publicity nombor 1. Bukan yang glamour tu orang yang banyak profit. Bukan. Okay? Faham maksud saya quality over publicity ni? Mesti utamakan quality. LGA. Attitude, kita belajar ABC. Love, gratefulness, grateful, abundance. So kena ingat, kita mesti love. Mesti apa-apa pun kerana saya tolong awak ni sebab saya sayang. Saya tegur awak ni sebab saya sayang. Gratefulness, macam mana kita nak tunjukkan rasa syukur kita? Anti ingat kan, dari segi lisan, hati dan action. So action kita, bila kita bersyukur, lain. Kalau orang bersyukur ni lain. Okay, faham kan? Ini semua dah tahu dah kan? Tak tahu? Ini semua dah tahu. Okay, so next, PIC. PIC pun penting Attitude orang yang PIC ni, participation, orang yang volunteer. Maksudnya dia ada act of service. Apa tu sekarang POV, act of service? Act of service tu kan? Dia buat kan? So orang yang volunteer buat. Orang yang volunteer ni, Masya Allah, hidup dia mudah. Betul? Aku tengok dia ni macam mudah je hidup dia. Sebab dia memudahkan urusan orang.
dia semualah kita boleh tengok bukti pun dah ada depan mata. So apa tunggu lagi, kita pun boleh participate event ICT, join. Kan orang minta attendance, so join nombor 1, terus transfer. Terus war-warkan, ajak orang, weh jom lah. Participation, involvement tu, involve. Dan commitment, kita bagi commitment 100% commitment to our business. Dan insyaAllah Allah akan mudahkanlah business kita, insyaAllah. Okay. Habit, apa habit kita? Habit kita sekarang, adakah dia mendekatkan diri kepada dream kita? Ataupun sebenarnya tak tahu, ke laut, tak tahu. Habit aku ni apa lah? Next. Kuat pula. Surround yourself with those who tell you what you need to hear, not only what you want to hear. Bila kita berada dalam circle kita, akan ada macam polis lah. Cakap, macam Syah tadi kan, cikgu disiplin kan. Ya, malah lah aku dengan Kak Syah tu. Semua tak kena. Serba tak kena. So macam Syah, contohlah senior agent, Kak Nurul, Abel, Captain ingatkan sebab kau perlu dengar ni. Kita kadang-kadang lebih selesa kita pergi kat orang ni, kita nak jawapan yang kita nak. Contoh kita mengadu, Kak Abang Mat mengadu, abang kata betul lah. Kan? Sama-sama pula. Dapat. Membawang pula. You dapat apa yang you nak dengar. Sebab bila kita nak membesar ni, nak membentuk jati diri kita, kita mesti dengar apa yang kita perlu dengar. Bukan apa yang kita nak dengar. Kalau contoh dulu kalau kita kat sekolah, kita dapat B ke C ke, kita fail ke, kita jumpa cikgu kata, tak apalah, awak dah okey dah ni. Dah okey dah, tak apa. Awak datang sekolah aje, tak apa fail pun. Cuba bayangkan orang yang fail tadi, dia rasa macam lega tak? Oh tak apa lah cikgu, oh tak apa. Susah. So sama juga kita dalam bisnes. Akan ada orang very strict. Dia cakap, rigid. Kau tak boleh buat macam ni. Kau tak boleh open 5 seminggu. Tak boleh. Kau tak boleh hidup lah lepas ni. Kau kasar kan. Aku tengok daripada gaya kau ni, aku rasa kau tak lama. What you need to hear. Bila kau dengar macam, betul lah be. So baru kita gerak. Kan? Surround yourself. That's why circle sangat penting. Kalau kita suka pada circle yang happy, relax, happy go lucky, dapat yang tu lah. Tak salah. Tapi kita dapat yang tu. So kita nak pergi towards our dream. So kita circle yourself dengan orang yang sama-sama wave ni. Kan? Bila kita berada dalam wave yang sama, walaupun kita tak dapat macam dia dapat, kita mungkin dapat CP. Kita dapat 10%, dapat 50%. Hati-hati Alright. So, habit. Okay, habit ni walaupun sikit-sikit kita buat, 1% better each day, sikit je, dapat insyaAllah. Dia tak boleh terus, hari ni aku nak tukar habit aku ni. Terus. Esok terus jatuh. Tak boleh, kita manusia. Tak boleh macam, ini nama je hot chicken. Agak-agak teh ayam So even kalau baldi tu air ada bocor kan, sehari titik banyak ni je, sikit je, tapi sebulan boleh penuh baldi tu. So sama dengan habit. So jaga habit kita Sama juga dengan habit yang tidak baik. So, kalau tidak baik sikit je, tapi lama-lama dia nampak teruk dah aku rupanya. That's why dia kata, kalau nak berjaya makan masa, kalau nak tak berjaya pun makan masa. Sebab dia sikit-sikit tak nampak. Hari ni tak datang training, esok tak datang meeting,